Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua para penonton yang sudi menyaksikan forum kami yang bertajuk Pergaulan Bebas. Saya, Siti Alia Azimah binti Tauhid, akan menjadi moderator para penonton semua. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang segah bergaya ini, saya ingin bercerita sedikit tentang pergaulan bebas. Masalah pergaulan bebas adalah merupakan satu dari pelbagai masalah sosial yang dihadapi oleh kebanyakan negara maju dan membangun termasuklah negara kita. Pergaulan bebas di negara ini amat dipandang serius kerana ianya begitu bertentangan dengan budaya rakyat Malaysia dan juga dari sudut pandangan agama Islam. Lantaran itu, kita sebagai generasi pewaris masa hadapan seharusnya amat mengambil berat tentang isu pergaulan bebas ini kerana membawa banyak kerugian kepada negara terutamanya dari segi modal insan yang berkualiti dan berbudi tinggi. Pergaulan mengikut Kamus Pelajar edisi kedua ialah hal bercampur atau bergaul dengan orang lain. Bebas menurut daripada sumber yang sama ialah tidak dihalang atau tidak disekat-sekat melakukan sesuatu. Pergaulan bebas menurut hukum Islam ialah merupakan suatu bentuk pergaulan atau hubungan secara bebas yang melibatkan lelaki dan perempuan yang ajnabi sama ada di tempat sunyi atau di tempat terbuka. Pergaulan bebas juga merupakan suatu ciri pergaulan masyarakat jahiliah. Bentuk pergaulan seperti ini telah ditolak oleh Islam sejak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa sistem dan nilai hidup yang dipandu oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. Allah telah menurunkan surah An-Nur ayat kedua yang menjelaskan bahawa Islam sangat menentang pergaulan bebas kerana pergaulan bebas mendekatkan manusia pada zina dan hal tersebut sangat dibenci Allah. Sebelum kita mengupas tajuk ini lebih mendalam, mari saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini iaitu Muhammad Fakhruddin bin Azmi sebagai ahli panel pertama, Muhammad Syafiq Ikmal bin Sulaiman sebagai ahli panel kedua dan ahli panel ketiga pula ialah Syukri Azizi bin Razali. Soalan pertama saya kepada panel pertama kita, Muhammad Fakhruddin bin Azmi ialah, menurut pandangan anda, apakah yang diartikan dengan pergaulan bebas dan dalil-dalil yang mengharamkannya? Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Alia Azimah. Untuk menjawab persoalan mengenai pengertian pergaulan bebas ialah, melihat berbagai fakta dan berita yang terjadi saat ini, tidak kira di media masa maupun di media sosial, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat ramai remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Hal ini disebabkan kerana tidak ada batas dalam pergaulan. Pengertian pergaulan bebas ialah perilaku negatif yang melewati batas dari aturan, tuntutan dan perasaan malu atau perilaku menyimpang yang melanggar norma agama serta norma kesusilaan. Selain itu, ilmuwan lain turut menakwilkan bahawa pergaulan bebas ialah suatu interaksi seseorang atau kelompok masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat sehingga dapat merosakkan citra peribadi atau lingkungan tersebut terjadi. Sedangkan zina merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah SWT kerana bersifat musyrik. Selain itu, menurut hukum Islam, zina ialah hubungan seksual antara seseorang lelaki dengan perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkahwinan yang tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut. Biasanya, faktor yang menyebabkan pergaulan bebas pada remaja ialah kerana kurangnya pendidikan agama, keadaan ekonomi keluarga yang rendah, tahap pendidikan yang rendah serta lingkungan yang kurang baik. Selain itu, pergaulan bebas juga didorong oleh arus modernisasi yang telah mengglobal di samping lemahnya benteng keimanan seseorang yang mengakibatkan masuknya budaya asing tanpa peleksian yang ketat. Menurut hadis riwayat At-Tabrani yang bermaksud, sesungguhnya andai kepala seseorang itu ditusuk dengan jarum yang diperbuat daripada besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal atau bukan mahram. Menurut ayat ke-32 surah Al-Isra yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina,
Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudari Alia untuk meneruskan forum ini. Terima kasih saudara Muhammad Fakhruddin dengan penerangan tentang pergaulan bebas dan dalil-dalil yang mengharamkannya. Namun, masih ada punca-punca yang menyebabkan isu ini berleluasa di negara kita. Oleh itu, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel seterusnya iaitu Muhammad Syafiq Ikmal, apakah punca berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat pada hari ini? Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Alia. Baiklah hadirin, berbalik kepada persoalan tadi, apakah punca berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat pada hari ini? Ingin saya tekankan kembali bahawa pergaulan bebas bukan lagi menjadi isu baru dalam negara kita yang makmur ini. Apabila membincangkan faktor isu ini terjadi, banyak pihak yang saling menuding jari menyalahkan pihak yang dianggap bertanggungjawab dalam isu ini. Baiklah hadirin, jika kita selidik dengan lebih mendalam, banyak faktor yang mendorong kepada isu pergaulan bebas. Mulai dari keadaan mental yang kurang stabil, perasaan kecewa, kondisi keluarga, serta ketidakmampuan remaja dalam memahami dan menerapkan norma sosial yang berlaku. Tanpa berlengah lagi, saya akan mengemukakan faktor yang pertama. Baiklah, seperti anda sedia maklum, kebanyakan remaja yang mempunyai latar belakang yang tidak harmoni seperti berlakunya penceraian ibu bapa dan menjadi saksi keganasan rumah tangga lebih cenderung untuk terlibat dalam pergaulan bebas. Institusi kekeluargaan merupakan penyeraju terpenting dalam sebuah pembentukan masyarakat. Selain itu, kualiti persekitaran di mana mereka dibesarkan amat memberikan impak yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan karakter seseorang remaja. Kesannya, mereka yang dibesarkan dalam kelompok komuniti yang bermasalah lebih terdedah dengan aktiviti pergaulan bebas. Tamsilnya, mereka yang berhadapan situasi keluarga berpecah belah tampil dengan kurangnya didikan agama maupun adab serta tata susila berikutan tiadanya suri teladan untuk ditiru oleh mereka maupun menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka. Yang seterusnya akan menyebabkan golongan ini liar, buas serta mudah untuk dipengaruhi dengan perkara-perkara negatif. Sepertinya pergaulan bebas. Izharnya, mereka yang dilahirkan dalam keadaan kurang bertuah seperti dibesarkan dalam keluarga yang cacat marbah merupakan faktor perdana yang mendorong kepada peningkatan kegiatan pergaulan bebas. Suka juga saya ingin memetik dari Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28, di mana yang bererti, beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedangkan kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah ujian bagimu, dan sesungguhnya Allah di sisinya pahala yang besar. Di sini dapatlah kita lihat betapa pentingnya peranan ibu bapa dalam menjaga amanah Allah, iaitu anak-anak mereka. Seterusnya, saya akan teruskan dengan faktor yang kedua, iaitu hidup berpaksikan dosa dan bisikan syaitan. Seperti pepatah Melayu yang mengatakan, alah bisa, tegal biasa. Bagi pengetahuan hadirin, individu yang hidup bergelumang dengan dosa sudah merasa kebal daripada merasakan diri mereka bersalah kerana sudah sebati dengan amalan yang bertentangan daripada suruhan Allah. Mereka juga tidak malu berkongsi perkara terkutuk yang telah mereka lakukan. Sepertinya, golongan ini tidak malu untuk memuat naik perkara tersebut di media sosial sehingga mencemarkan kemuliaan Islam. Hal ini sering terjadi apabila kurangnya penghayatan ajaran agama Islam dalam kehidupan seharian kita. Mereka ini biasanya tidak yakin dengan adanya hukuman Tuhan. Status agama Islam golongan ini hanya tertera pada kad pengenalan diri mereka sahaja. Namun, penghayatan dalam mempraktikkan ajaran Islam
amat kurang sekali. Golongan ini juga bertindak akan menyalahkan Tuhan apabila ditimpa sesuatu kesusahan dan akan keluar mencari jalan penyelesaiannya sendiri. Saya ingin memetik daripada Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 22, di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, hai semua manusia, sembahlah Tuhanmu yang menjadikanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yang menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap dan menurunkan air. Dari langit kemudian mengeluarkan dari air itu berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dari itu, janganlah kamu menyekutukan dengan sesuatu apapun padahal kamu sekalian mengetahuinya. Di sini, dapat kita simpulkan berdasarkan firman Allah tadi bahawa kita sebagai umat Islam seharusnya hanya mengesahkan Allah kerana dialah yang telah menciptakan sekalian alam. Baiklah hadirin, saya akan teruskan dengan hujah terakhir saya, iaitu tersilap memilih rakan. Baiklah, saya rasa di dunia ini semua akan mempunyai rakan. Apabila mengutarakan isu ini, pemilihan rakan yang salah memang sudah tidak asing lagi dengan isu ini kerana umum mengetahui rakan merupakan cerminan diri kita. Pada hari ini, banyak remaja yang hidup bebas tanpa menghiraukan prinsip Islam. Pemilihan rakan yang salah akan menjerumus diri kita ke lembah kemaksiatan. Dalam senario masyarakat kita pada hari ini, sesetengah ibu bapa sudah melaksanakan amanah mereka dengan baik, iaitu melengkapkan ilmu dengan sebaiknya dalam anak mereka. Namun, kerana kesilapan anaknya yang cuai dan culas dalam memilih rakan, maka akidah mereka juga menjadi pertaruhan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, teman yang bermaksud, teman yang baik dan teman yang tidak baik itu diumpamakan seperti pembawa kasturi dan peniup api. Maka si pembawa kasturi mungkin akan memberikan kasturi itu kepada kamu dan kamu dapat membelinya, atau kamu dapat mencium baunya yang wangi. Bagaimanapun, peniup api mungkin membakar pakaianmu atau kamu dapat mencium baunya yang busuk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Melalui hadis ini, kita boleh menilai betapa pentingnya memilih rakan yang boleh bersama-sama membawa kita ke arah kebaikan dan padah apabila tersilap langkah dalam memilih rakan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan semula kepada saudari Alia bagi meneruskan forum kita pada hari ini. Para penonton semua, sebentar tadi kita telah diberikan penjelasan yang terperinci dan menarik oleh saudara Muhammad Syafiq Ikmal tentang punca berlakunya pergaulan bebas. Sekarang, saya memohon ahli panel kita, Muhammad Syukri Azizi, untuk memberi penjelasan tentang apakah langkah-langkah menghindari pergaulan bebas ini daripada terus berlaku di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari Alia. Bagi menjawab persoalan itu, terdapat banyak langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan seseorang itu daripada terjebak dengan pergaulan bebas. Pertama sekali, sebagai seorang individu Islam, kita hendaklah menutupi aurat kita dengan sempurna. Setiap manusia yang beragama Islam memiliki kewajipan untuk menutupi aurat dan dilarang untuk memperlihatkannya kepada orang lain selain muhrimnya. Bahkan sesama muhrim pun terdapat batasan-batasan yang harus dijaga. Hal ini kerana manusia merupakan makhluk yang mudah melakukan kesilapan dan kekilafan. Untuk menghindari pergaulan bebas ini, maka sangat wajarlah dimulakan dari menjaga aurat kita masing-masing. Hadirin sekalian, selain daripada itu, menjaga pandangan merupakan salah satu inisiatif yang amat penting dan untuk kita daripada terjebak dengan pergaulan bebas ini. Diperintahkan kepada manusia untuk menjaga pandangannya. Cara menjaga pandangan mata dan cara menjaga pandangan menurut Islam sangat ditekankan dalam kehidupan seharian kita. Hal ini dikarenakan dari matalah
bermulanya kemaksiatan dan hawa nafsu. Untuk itu, menjaga pandangan adalah hal yang harus dilakukan. Menjaga pandangan kita sendiri harus dititik beratkan agar tidak terjadinya pergaulan bebas ini. Seterusnya, kita mestilah menjaga batasan pergaulan antara muhrim dan bukan muhrim. Kita adalah menjaga batasan antara muhrim dan bukan muhrim dengan menjaga pergaulan kita dalam kehidupan seharian. Dengan lawan jenis hendaklah tidak terlalu mengumbar perasaan, apatah lagi perkara-perkara yang boleh menimbulkan hal-hal berpotensi fitnah. Selain itu, dalam pergaulan hendaklah ada batasan hijab. Bukan sahaja harus hijab secara fizik, namun hijab secara jarak dan perbicaraan itu amatlah diperlukan. Hendaklah pembicaraan itu tidak membicarakan hal-hal yang berbau seksual atau sensual agar fikiran tetap terjaga daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan lara dan hal-hal yang tidak sepatutnya. Sekian. Terima kasih ahli panel kita Muhammad Syukri Azizi yang bijaksana dan sudi menjawab soalan. Harap jawapannya membantu para penonton untuk memahami dengan lebih jelas. Perkembangan pergaulan bebas yang berleluasa di negara ini amat membimbangkan kerana ramai generasi muda terikut-ikut dengan perbuatan ini. Gejala ini sangat memberi kesan kepada pelbagai pihak. Oleh itu, saya ingin meminta penjelasan daripada Muhammad Fakhruddin untuk menjawab soalan ini, iaitu apakah implikasi pergaulan bebas? Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudari Alia. Untuk menjawab persoalan mengenai implikasi pergaulan bebas ialah pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang tidak terkawal akan mendatangkan banyak kesan buruk kepada masyarakat. Contoh yang jelas dapat dilihat dalam masyarakat barat yang rata-rata mengamalkan pergaulan bebas. Sungguh pun daripada aspek kebenaran mereka agak terkehadapan, namun dari aspek kerohanian dan akhlak mereka jauh ketinggalan di belakang. Antara kesan buruk daripada pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan ialah berlakunya pembuangan bayi. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas akan menjalinkan hubungan di luar tabi'i. Hal ini menyebabkan remaja perempuan mengandung sebelum berkahwin. Dalam situasi tersebut, remaja yang hilang pegangan agama akan menjadi tidak berperi kemanusiaan lalu meninggalkan anak yang baru dilahirkan di tempat-tempat seperti tandas awam, tong sampah, di tepi longkang dan sebagainya. Seterusnya, penceraian dan keruntuhan rumah tangga berlaku. Kebanyakan pemuda-pemudi yang berkahwin akibat daripada mengandung. Pembinaan rumah tangga adalah tidak stabil kerana mereka masih tidak matang lagi. Sekiranya berlaku proses perkahwinan pun, sudah ada pelbagai halangan dan cabaran akibat pergaulan bebas. Maka, selepas berkahwin pun ia tidak akan kekal lama. Institusi keluarga akan mudah hancur walaupun hanya disebabkan oleh perkara kecil. Ini dapat dilihat pada pertumbuhan kes perceraian yang berlaku di Malaysia. Akhir sekali, berlakunya penularan penyakit yang membawa maut. Terdapat pelbagai penyakit yang lahir disebabkan oleh hubungan bebas di antara lelaki dan perempuan, tidak kiralah mental maupun fizikal. Antara penyakit tersebut ialah seperti AIDS. Penyakit ini boleh membawa maut dan ubatnya masih belum ditemui sehingga hari ini. Itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudari Alia untuk meneruskan forum ini. Terima kasih kepada saudara Muhammad Fakhruddin bagi menjawab soalan terakhir kita. Perbincangan kita sebentar tadi memang menarik. Nampaknya masa menceburu kita. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini, saya ingin merumuskan topik perbincangan kita bahawa wajib bagi lelaki dan perempuan Islam menghindari daripada melakukan perkara haram. Selain itu, umat Islam wajib menjaga kemaluan daripada perkara yang diharamkan dan pergaulan bebas tidak akan terjadi jikalau semua pihak membanting tulang mencegah aktiviti ini daripada berleluasa dan tiada sifat pentingkan diri dalam diri mereka.
Kita haruslah mencegah perkara ini daripada ia terus merosakkan akhlak remaja kita dan janganlah kita tunggu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan bencananya. Kita berjumpa lagi di lain waktu, insya-Allah. Sekian, terima kasih.